Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar saudara semua? Selamat bertemu seperti biasa di halaman maya. Apa khabar saudara Eksi Diksi? Saudara Muhammad Fuad, terima kasih saudara Man JB. Okey Man Okey. Saudara Khairul Paklang, saudara Mustafa Ilyas. Juga dengan saudara Syarifuddin Syahari. Saudara Faizal Acoy. Selamat, terima kasih. Saudara Samsul Anwar, Syukur Jamil, Puan Hafazah Abu Bakar. Saudara Yub, apa khabar Yub? Rubidin, apa khabar Bi? Selamat berbahagia bersama pasangan Edan Awang Tasha. Selamat menghadap. Nur Maria, apa khabar? Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Semoga sihat satu keluarga. Joka, Amaluddin, Salbiah, Omar, Badrin Abu Bakar, M. Rajuna, Jacqueline Latar, Roslan Mak Yatim, Azli Amirul, Cik Mendan, Radin Razak, Khalid Haji Abu Bakar, Hafizan Jai. Itu juga Roman Pin, Muhammad Yusuf. Saya mohon maaf kalau suara saya malam ini tidak begitu mantap kerana sebenarnya saya sejak dari semalam keletihan, masih lagi keletihan saya, maklum sajalah. Persidangan Agung UMNO berada dalam dewan yang sejuk. Rupanya dah tua-tua ni tak boleh sejuk. Kalau sejuk dia rasa letih. Saudara Samsudin Mak Zain, badan sejuk, tulang-tulang sakit, jadi terpaksalah minum air madu. Saudara Aini Nur, Muslim Ahmad, Syaful Megat dan teman-teman yang lain. Jadi kalau suara saya kurang bertenaga, jangan marah. Sebab bagi saya, walaupun saya letih, walaupun badan tak bersihat, saya merasakan bertanggungjawab untuk bertemu dengan saudara. Kerana itulah janji saya akan sentiasa terus memberi pencerahan dari masa ke semasa sambil kita bergurau-gurau. Saudara Hashim Alias, apa khabar? Melaka. Saudara Irwin Awin, Pak Lang, Del Said, Razak Ahmad. Baik. Hari ini tanggal 29 Mac, hari-hari terakhir pada bulan Mac. Saya melihat laporan yang diterima COVID-19 sudah mula semakin berkurangan. Alhamdulillah, bagaimanapun angkanya masih lagi hampir ribuan tetapi hari ini laporan yang saya terima adalah 941 orang saja yang disapa oleh virus corona dengan 5 orang kematian. Jumlah kematian sudah 1,260 orang. Di Sabah, alhamdulillah, kekal 2 angka. Semalam 38, hari ini 34. Terus menurun. Teruskanlah warga Sabah mengekalkan rentak dalam mengurangkan jaringan COVID-19. Di Labuan ada 1, di Sarawak. Di Sarawak ni agak tidak menentu Semalam 426. Tinggi semalam, tapi hari ini dia turun 192. Cuma warga Sarawak lah berhati-hati. Berusahalah memutuskan jaringan COVID-19, jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri dan keluarga. Di Kedah, alhamdulillah dah masuk 6 hari dah. 2 angka. Hari ini cuma 13, malam 23. Cuma di Pulau Pinang, cik tak mau lah lagu ni. Mamu, Combi, awak lagu tu. Cik tak mau. Bergurau dengan orang Pulau Pinang. Sebab di Pulau Pinang semalam angkanya 212. Hari ini 164. Cuma di Perak, Yub, alhamdulillah Yub. Seronok tengoknya. Hari ini 5 orang je saja yang dijangkiti oleh virus corona. Di Selangor juga turun begitu ketara. Semalam 256, hari ini 219. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Semalam 58, hari ini 57. Di Putrajaya hanya 1. Cuma di Negeri Sembilan semalam single digit 9. Tapi hari ini dia double, iaitu 18. Tapi bagaimanapun masih lagi dapat bertahan. Ubi, terima kasih Bi. Saudara Bahari Ismail. Di Melaka juga. Saudara Hashim, Rosli Lendu. Alhamdulillah, 2 hari dah single digit. Semalam 5, hari ini 8. Cuma di Johor masih lagi seperti Pulau Pinang. Semalam 176, hari ini 171. Turun tetapi masih lagi di angka 100 ke atas.
Di Pahang alhamdulillah single digit juga, semalam 32, hari ini 5. Di Terengganu juga semalam 2, hari ini 4. Walaupun ada peningkatan cuma 2, it's okay. Kalau 1 2 single digit it's okay lah tu. Kadang-kadang angka-angka yang terpencil Di Pahang, di Terengganu 4. Di Kelantan ni agak nampaknya trendnya turun naik macam di Sarawak, tapi tidaklah banyak walaupun dah double digit. Kerana sebelum tu 63, semalam 34, dan hari ni naik balik Saudara Azmi. Hari ni di Kelantan 49, dan di Perlis tahniah kekal dengan sifat. Terima kasih Saudara Hamidah Saudara Hamdan, selamat malam. Saya suara tak apa seronok lah. Itulah laporan yang saya dapat berikan, tapi nampak gayanya menyenangkan kita lah, sebab ada pengurangan yang begitu ketara dalam menangani COVID-19. Berdoalah kita agar COVID-19 ini segera berakhir. Saya tak bersihat, jadi kalau saudara bagi like, share tu, bagilah semangat yuk. Like, share, itu memberikan saya semangat untuk saya bersama-sama dengan saudara, Saudara Rahmat, Saudara Abu Talib, Saudara Nimus. Saudara, waktu itu seperti sungai yang mengalir. Ini satu bidalan, satu perkataan yang bagi saya yang indah bahasanya. Waktu itu seperti sungai yang mengalir. Kita tidak boleh menyentuhnya untuk kedua kalinya, kerana air yang mengalir akan terus berlalu. Hiduplah dengan berarti dan syukurilah apa yang dimiliki. Kerana sesuatu yang kita tidak syukuri, ada kalanya sesuatu yang berharga untuk kita suatu saat nanti. Dunia ini hanya milik 3 hari katanya, iaitu hari kemarin. Ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, anda mungkin tidak akan pernah menemuinya lagi dari kemarin dan hari ini. Itulah yang kita miliki. Maka beramallah di hari ini. Itu kata Peneliti Hasan Al-Basri. Sesibuk mana pun kita, solat jangan kita tinggalkan. Perkara pertama yang dihisap di akhirat kelak adalah solat. Jadi saudara jangan lupa solat. Sebab itu saya memberi pencerahan saya selepas waktu Isyak, jam 9.30 malam. Kerana sesungguhnya, kata riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya yang pertama kali dihisap bagi seorang hamba di hari kiamat nanti adalah amalnya, iaitu solat. Jika solatnya itu adalah baik, maka dia termasuk dalam orang yang bahagia lagi beruntung. Dan jika amal solatnya rosak, maka dia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. Kerosakan kepimpinan seringkali berlaku akibat tidak laku dan pemikiran serta jiwa yang tidak lahir daripada ilmu kefahaman yang benar dan kejernihan. Itu kenyataan Saidina Umar Al-Khattab. Dia kata berusahalah untuk belajar memahami sebelum kamu memimpin, saudara. Okey. Itu sabda ataupun tazkirah pendek yang sempat saya santuni. Seperti biasa, e-commerce, jangan lupa saudara boleh berhubung dengan Saudara Azhar 01-330-41241 untuk mengiklankan produk saudara. Cuma kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa rendang tok, dah dekat nak puasa dah ni. Saya ataupun bolu berdal orang Perak. Selalunya orang Perak ni bila dah dekat bila perampiran dengan bulan Ramadan apa semua, sibuklah arwah nenek saya tu menyiapkan bolu berdal. Begitu juga dengan boleh berhubung dengan Siti Fareha 017-711-4300. Sibukkan dia. Sebab saudara boleh mengiklankan produk saudara ataupun memesan rendang dendeng manis Siti Fareha. Saya tengok tadi dia sibuk. Ada banyak pesanan-pesanan daripada teman-temannya ataupun pelayar-pelayar. Jadi hubungi Siti Fareha 017-711-4300. 017-711-4300. Begitu juga kalau saudara memerlukan buah-buahan segar, berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Banyak buah-buahan segar yang baru sampai untuk bekalan kita. Ini hampir kita rasanya dalam lebih kurang 2 minggu lagi kita akan menyambut kehadiran bulan paling mulia, itu bulan Ramadan. Saudara, sebagaimana yang saya nyatakan bahawa Amerika sendiri menyatakan bahawa penuhan mereka tentang berhubung dengan Habatus Sauda ataupun Black Seed yang disebut sebagai chloroquine merupakan bahan terbaik untuk COVID-19. Ia cuma perlu diminum 6 hari saja. Jadi semoga ini memberi kebaikan. Memang Habatus Sauda ini terkenal sebagai
kemujarapannya. Jadi sebab itu saya ingin menyantuni produk sahabat kita Saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Saudara boleh berhubung dengan Saudara Zul 019-917-049 kerana beliau menyediakan, syarikatnya menyediakan pelbagai jus minuman kesihatan. Jus berasaskan kurma, kismis, batu saudah, badam dan delima. Ini makanan para anbiya. Ini dijadikan sebagai minuman tambahan. Dia berhubung dengan Saudara Zul. Hari ini saya nak nyatakan iaitu jus 30 IQ. Ini makanan para anbiya. Kerana minuman ini boleh membantu untuk mencederaskan minda dan merangsang IQ bagi anak-anak, para pelajar dan para tahfiz. Ia turut membantu menguatkan ingatan dan tenaga serta mengurangkan keletihan. Dan jika saudara minum air ini boleh membantu melegakan bengkak dan sakit sendi. Dan boleh dijadikan sebagai makanan tambahan untuk diet dan menurunkan berat badan. Ramuan yang ada adalah kurma, kismis, batu saudah, badam dan delima, air zam-zam serta air bacaan daripada 30 jus serta doa. Jadi saudara boleh berhubung dengan Saudara Zul, toko jamu Kemaman 019-917-0449. Kita sama-sama santuni teman-teman kita untuk berniaga. Dan kalau saudara ada produk, ni bulan puasa nak dekat ni, bolehlah berhubung dengan Pak Azhar ataupun Siti Fareha. Okey saudara, usai e-commerce. Sekarang kita masuk salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Meskipun ada teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya, dia kata terima kasih tu, menyuarakan pandangan, menyuarakan perjuangan untuk mendapatkan moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja, mereka dah dapat. Tapi bukan sepenuhnya. Tak apalah, saya kata, walaupun sedikit, anggaplah itu sebagai rezeki yang seketika untuk meneruskan kehidupan. Memang masih belum ada yang dapat RM10,000 secara one off. Tapi mereka dapat secara mudah-mudahan ada lagi lah selepas ini tentang pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja. Dan kita mengharapkan pada teman-teman yang bekerja, yang bertugas di kumpulan wang simpanan pekerja, tolonglah, bantulah mereka, berusahalah, bantulah teman-teman kita, rakyat negara kita, rakyat yang warga cinta damai. Sekarang ni kedatangan bulan puasa, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang hangat. Bagi setengah orang menyahutnya dengan seronok, tetapi janganlah dijadikan kehadiran bulan Ramadan yang sepatutnya diraikan dengan penuh kegembiraan dalam kesedihan apabila tidak mencukupi wang untuk membeli makanan. Jadi sebagai bekalan sepanjang bulan puasa. Saya ingat bila datangnya hari Ramadan ni, satu ketika saya pernah berada di Turki. Di Turki, warga Turki kalau bila hadir malam berpuasa, hari pertama puasa, saya tidur di hotel, saya terkejut. Rupanya mereka membalu gendang apa semua, menyambut dengan kegembiraan. Ya, saudara Taram Shah, apa khabar? Sihat, dan salam untuk semua-semua sahabat daripada Taram Shah, daripada Muar Johor. Ya, di Turki mereka menyambut kehadiran bulan puasa ini dengan penuh kegembiraan, bermain drum sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Tak boleh tidur. Bila saya bertanya dengan pekerja hotel di Turki, mereka mengatakan inilah cara warga Turki menerima kedatangan bulan Ramadan. Mereka bergembira. Jadi teman-teman yang bekerja dan bertugas di kumpulan wang simpanan pekerja, berikanlah kegembiraan itu juga sekali kepada teman-teman kita yang memohon air sinar, air bistari dan sebagainya. Ya, tolong. Saya mengharapkan begitu. Dan mereka-mereka yang bekerja di bank apa semua tu, jangan pudarkan kehadiran bulan Ramadan ini apabila rumah mereka kena lelong, kereta mereka kena tarik, kenderaan mereka kena tarik. Jangan begitu. Sama-sama kita raikan kehadiran bulan yang mulia ini supaya semua dapat merasainya. Ya, saudara dah sangkut, tak apalah, ini biasalah. Saya tak tahulah kenapa mereka nak hack ataupun nak ganggu siaran saya. Saya dengarlah apa yang saya katakan. Tidak lain tak bukan, saya menyantunkan tentang moratorium, tentang kumpulan wang simpanan pekerja, tentang sambutan bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi kerana itulah saya merasakan hari ini tajuk perbincangan kita hari ini adalah mungkinkah kerajaan Perikatan Nasional bubar? Kita nak berbicara malam ini, mungkinkah? Saya tak suruh bubar, saya tak kata bubar, tapi mungkinkah? Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Pak Nazir ni, aduhai, 4 bulan kering hidup katak.
Terima kasih saudara-saudara menceriakan saya walaupun saya tidak begitu ceria dan tak bersihat. Dengarlah suara saya. Tapi kerana komitmen saya dengan anda, pelayar-pelayar yang saya kasihi. Sebab itu yang saya perlu daripada anda adalah share and like untuk kita sama-sama berkongsi. Okey, kita santuni pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Tinggal di dukuh bersama puan, dukuhnya kemas, indah berseri. Kalau angkuh perangaimu tuan, kawan rakan mengasing diri. Ini untuk peringatan kepada kita semua. Kemudian katanya lagi, membubul jala sambil bersiul atas langkan air sebotol. Kalau kepala sudah biul, segala tindakan dianggap betul. Itu cara Pak Nazil dari Perlis. Beliau menyindir melalui pantun. Indah bahasanya. Dan elok kita santuni pantun-pantun beliau. Dan saya malam ini saya minta izin daripada saudara kerana saya ingin mendeklamasikan puisi daripada Abang Lee daripada Terengganu. Abang Lee ni sering dia seorang yang begitu tinggi semangatnya dalam perjuangan sebagai warga bangsa cinta damai, sebagai anak jati Melayu, anak jati Terengganu. Kata Abang Lee, tajuk puisi Abang Lee adalah siapa yang benar antara kita. Izinkan saya untuk kalau tak sehebat apa puisi, izinkan saya juga untuk puisi sekadar untuk merenung bersama. Kata Pak Abang Lee, siapakah yang benar antara kita ketika menegakkan bicara, ketika mengadili perkara, ketika merungkai sengketa? Adakah pada berjuta kata-kata, tinggi dan dalamnya bahasa, atau pada nada api membara? Atau pada antara kita yang telah merencah asam garam, merempah pengalaman dan halusnya kemahiran, yang terkilau mahkota dan tingginya takhta, besarnya kuasa, adakah itu kebenaran? Jadi siapa antara kita yang memiliki kebenaran? Adakah pada ilmu yang dalam tidak terselam, atau adakah dalam gagak gempita tempikan, atau bedil berdentuman, atau pada tajamnya mata pedang? Di mana pula kebenaran pada antara kita yang memilih untuk diam, berkata tidak berbahasa, berwajah tidak berupa, berwarna tidak berrona? Siapakah antara kita dapat menentukan sempadan kebenaran dalam merungkai sengketa? Bukankah hidayah itulah kebenaran, milik dan anugerah Tuhan, penuh hikmah dan kebijaksanaan? Menang jadi abu, kalah jadi debu, sesat di hujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Berniaga buluh kasap, hujung hilang pangkal lesap, itu tanda niaga tak berkat. Itu puisi sedikit daripada Abang Lee. Terima kasih Abang Lee daripada Kota Terengganu yang sempat mengantar kepada saya puisinya untuk kita sama-sama hayati. Okey saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi, sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk menulis segala komen. Ni cucu saya ni dia masuk. Dia memang nak masuknya tu. Okey. Dia bangga untuk berada bersama dengan saya. Jadi dia kata pihak saya juga tidak mampu untuk menulis ataupun memantau segala komen anda. Jadi setiap apa yang anda komen itulah adalah hak dan tanggungjawab anda. Cuma sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita menyantuni setiap permasalahan, kita menyantuni setiap pencerahan, biarlah menggunakan bahasa yang terbaik sebab kita bangsa yang punya peribadi tinggi. Bangsa Melayu adalah bangsa yang cinta damai, yang cukup harmonis. Ya saudara, sebab itu sabah malam saya menyatakan kebajikan rakyat didahulukan dan kehidupan rakyat perlu disantuni. Sebab saya melihat kerana lanjutan moratorium tidak ada, tentang kumpulan Wan Sebenar Pekerja, ada yang dapat, ada yang tak dapat, ada yang masih menunggu, ada yang kata menunggu bagai buah tak gugur, dan kawalan harga barangan di pasaran masih lagi tidak ada terkawal. So jadi kita akan menghadapi musim bulan Ramadan nanti tentulah lebih tenat lagi. Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, kalau menteri anda tu dia memang begitu tercokong saja kat pejabat tu, anda yang bertugas di kementerian, yang anda bertugas pegawai, sama ada di negeri-negeri ataupun daerah-daerah, tolonglah, bantulah rakyat.
santunilah setiap kehidupan rakyat dengan memerangi parasit-parasit ataupun toke-toke ataupun kapitalis yang mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat. Okey saudara, hari ini sebenarnya saya senyum juga apabila Astro Awani 3 hari lalu melaporkan ekonomi Malaysia dijangka kembali pulih kepada keadaan pra-pandemik COVID-19 antara suku ketiga dan keempat tahun ini. Saya senyum kerana ia menyatakan dalam masa yang sama ekonomi Malaysia diunjur berkembang pada 60% pada 2021 selepas menguncup 5.8% pada 2020. Jadi saya tanya mereka ni dapatan dari mana? Dapatan dari pejabat Azmin Ali ke? Sebab sekarang ni warga yang tidak mempunyai pekerjaan 800,000 tidak ditangani. Saya pun tak tahu. Pok Lan, Datuk Macang terbaik. Ya, kita akan santuni sebentar nanti. Ia sekaligus menyaksikan katanya berbanding unjuran yang dibuat Bank Dunia terhadap Malaysia pada Disember 2020 iaitu 67%. Jadi katanya kemaskini laporan ekonomi Asia Timur dan Pasifik bagi April 2021 bertajuk Uneven Recovery yang dikeluarkan pada 3 hari lepas. Jadi saya tersenyum. Saya kata diorang ni kadang-kadang buat ramalan ni, ramalan bagaimana? Janganlah anda memberikan gambaran yang fata morgana juga. Sebab bagi saya lah, bila dia menyamakan ekonomi Malaysia dengan Indonesia setara katanya. Astaghfirullahalazim. Kawan Indonesia dah jauh meninggalkan kita. Para pelabur-pelabur begitu berbilun-bilun masuk ke sana dan kita terus sebagaimana apa yang dilaporkan, apa yang diungkapkan oleh Presiden UMNO dalam ucapan presidennya, beliau menyatakan bahawa Malaysia ini adalah yang tercorot dari segi pendapatan pelabur-pelabur dari luar, yang tercorot berada, bukannya yang dulu kita yang tertinggi sekali. So jadi saya heran. Dan malahan kita melihat secara pada tahun 2014 Malaysia begitu dihormati apabila diadakan peristiharaan hawa dunia ataupun climate changes dalam summit climate dulu yang diadakan di Belgium, Denmark. Kita antara negara pertama yang dijemput untuk menghadiri summit ataupun peristiharaan satu convention yang membicarakan tentang hawa dunia. Tapi hari ini ya Tuhan, amat memalukan apabila pandangan dunia terhadap Malaysia bagaikan hilang dari radar. Kerana pada summit itu tentulah presiden yang terbaru daripada Amerika Syarikat, Joe Biden akan hadir dan beliau akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia daripada negara-negara sekitar dunia. Dan saya dapatan saya White House ataupun Rumah Putih telah pun menjemput pada 22 dan 23 April ini pemimpin-pemimpin dunia untuk bertemu dengan beliau semasa diadakan summit weather ini. Antara negara dijemput Antigua atau Barbuda, Argentina, Australia, Bangladesh, Bhutan, yang kita pun kadang-kadang tak faham di mana negeri itu. Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Republic of Congo, Denmark, European Commission, European Council, Perancis, Gabon, yang kita sendiri tak tahu kat mana Gabon ni, Germany, India, Indonesia, Israel, Italy, Jamaica, Japan, iaitu Jepun, Kenya, Republic of the Marshall Islands. Saya pun tak tahu di mana Republic of Marshall Islands. Mexico, New Zealand, Nigeria, Norway, Poland, Republic of Korea, the Russian Federation, Rusia, kemudian Saudi Arabia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Turki, United Arab Emirates, itu Arab, United Kingdom dan Vietnam. Malaysia tidak diundang langsung. Sedangkan baru ni kita mengalami sesuatu risiko yang paling tinggi apabila kita melayani tuntutan Amerika untuk melakukan ekstradisi, iaitu penjenayah yang dikendaki oleh Amerika merupakan seorang warga Korea Utara yang kita hantar selepas perbicaraan, kita pun hantar dia ke Amerika. Bukan ada terima kasih, langsung tak dilayan. Begitulah dunia melihat Malaysia kini secara. Nak buat macam mana? Sebab negara kita hari ini sudah dilihat macam tak ada nilai. Iyalah kerana mereka sudah hilang keyakinan terhadap pimpinan negara kita. Itu keadaan saya. Iyalah, maklum sajalah sebagaimana yang setelah dinyatakan dulu. Apabila perbualan antara Perdana Menteri dengan pemimpin dunia apa semua boleh ditip
polanya sebagaimana yang didedahkan oleh Latifah Koya dalam isu perbicaraan SRC dan sebagainya. Jadi keadaan ini membuatkan negara-negara lain melihat Malaysia ni teruk sangatlah. Selalu ni huyuk tu memang huyuk. Sedih dan malu. Kerana negara-negara yang kita tak kenal pun dapat undangan. Bukanlah besar sangat undangan Amerika tu pada kita. Bukan? Boleh cakap batai korang lah. Boleh, tetapi Presiden Amerika yang baru dilantik, memilih 40 negara. Dan Malaysia terkeluar daripada senarai itu. Tak tahulah Menteri Luar buat apa. Sebab itu saya kata Menteri Luar ni sepatutnya dah ada lah jalinannya, berjumpa dengan duta Amerika, pergi. Anda betul lah, pergilah keluar negara. Kita tak marah. Anda dilantik sebagai Menteri Luar. Jangan fikir soal politik negara aja. Ini keadaannya sekarang ni, kedudukan Malaysia di mata dunia amat menyedihkan. Dan kita melayani tuntutan Amerika. Dan kita terdedah pada bahaya. Berhubung dengan ekstradisi warga Korea Utara. Akhirnya apa kata Presiden Korea Utara? Malaysia kena bertanggungjawab dan you have to pay for all the consequences. Artinya kita kena bersiap-siap lah. Hancur pada. Dulu Malaysia ni antara dunia ketiga yang cukup dihormati oleh dunia-dunia yang hebat. Amerika menyandoni. Dan tahun 2014, zaman itu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, kita diundang. Begitu diraikan. Hari ini langsung tak pandang. Ke mana Malaysia ni? Kalau begini keadaannya, apakah pelabuh-pelabuh akan datang? Mereka dah tak nampak. Kalau negara macam apa tadi ni, saya tak tahu negara dekat mana. Ini apa negara tadi saya sebut tadi? Kongo, Gabon. Saya tak tahu Gabon di mana. Rasanya saya dah puas berjalan lah seantero dunia. Sejak jadi wartawan dan sebagainya. Tak tahu pula saya di mana. Itu dalam Syah Saleh. Betul, Menteri Luar kurang berfungsi. Kalau negara Gabon, kemudian mana lagi tu? Saya tengok negara tu seperti Nigeria. Boleh diundang. Jamaika yang kecil, tapi kita tidak termasuk. Jadi kita tak kenapalah astagfirullahalazim. Ke mana negara kita masa akan datang? Seolah-olah negara kita sudah hilang daripada peta radar dunia. Jadi saya mengharapkan agar mereka-mereka yang berada di Kementerian Luar berusahalah untuk memulihkan kembali imej negara kita di kaca mata dunia. Kesannya sebab itu waktu apabila Latifah Koya mendedahkan perbualan antara Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib dengan anak putera mahkota Arab semua, mereka tidak melihat kesan. Sedangkan negara luar kita, kalau Malaysia ini perbualan Perdana Menteri ini boleh dirakamkan, didedah pada umum, sudah tidak ada kerahsiaan lagi. Sedangkan perbualan antara kerajaan dengan kerajaan, pemimpin kerajaan dengan pemimpin kerajaan, ini terlindung, ada imuniti dan sebagainya. Inilah kesannya kadang-kadang bila kita terlalu gelojoh untuk memperlihatkan bahawa itulah begini dan sebagainya. Akhirnya negara kita. Dan kita pula terlalu gelojoh menyantuni kehendak Amerika. Kita berhadapan dengan masalah di Korea Utara. Sedangkan mereka tak pandang pun. Bukan ucap terima kasih. Tak tahulah, belum. Simbat Sim, Gabon di Afrika. Itulah, terima kasih. Saya tak tahu, saya minta maaf saudara Simbat. Saya sendiri terpaksa buka peta dunia lah kita. Begitulah keadaannya. Sedangkan dulu, almarhum Datuk Harun Idris terpaksa berempas pulas membawa Muhammad Ali bertarung dalam pertandingan tinju, kerana waktu itu Muhammad Ali adalah ikon kepada popularitinya, idola dunia. Bawa bertanding di Kuala Lumpur antara Muhammad Ali dengan Joe Buckner, barulah dunia mula kenal Malaysia. Itu zaman almarhum Tun Razak. Jangan lupa, Datuk Harun sebagai ketua pemuda, dan kita bergerak, semua orang dah kenal. Maka datanglah pelancong-pelancong. Hari ini sepi. Saudara, pelancong-pelancong semakin sepi. Bila pelancong tidak ada, macam mana kita nak dapat kemasukan pendapatan di sektor pelancongan? Waktu zaman Barisan Nasional memerintah dulu, pendapatan pelancongan puluhan bilion. Pertukaran wang asing dengan rancak. Hasil-hasil negara dapat dijual. Orang nak bila mereka melancong, sekurang-kurangnya kitchen pun bawa balik ke negara dia orang sebagai kenang-kenangan. Ini dah tak ada. Saudara Ahmad dia, Bhutan di negeri Tibet. Begitulah, di Bhutan. Saya terus terang saya katakan, negara yang sebegitu boleh dilayani untuk dibawa bertandang ke Rumah Putih. Dan Malaysia, pemimpin Malaysia tidak dijemput. So ini is a failure of the Menteri Luar. So mereka harus memikirkan. Dan lebih memeranjatkan saya lagi, ini satu hal lagi pula ni. Ini tentang Suhakam.
Suakam pula, tiba-tiba saya Pusurujaya Hak Asasi Suakam pada 27 bulan Mac membela itu Datuk Dr. Madlin Berma. Saya tengok banyaklah orang balon dia apa semua tu. Dia membela pekerja-pekerja seks di Malaysia. Astaghfirullahalazim, saya kata. Nah, sekarang kita dah bertambah kelang kabut negara kita ni. Saudara tahu pekerja-pekerja seks apa maksudnya? Hari ini dia kata saya membentangkan Kertas Kerja berkaitan hak asasi pekerja seks di Malaysia. Diskusi ini dianjurkan oleh Pertubuhan Kesihatan dan Kebajikan Umum Malaysia. Saya menung. Ada pembelaan terhadap pelacur. Jadi mungkinlah sebab itu namanya Tengku Razali pun kata parti itu pelacur lah. No, ini keadaannya. Hari ini pekerja seks di Malaysia katanya menghadapi diskriminasi, ancaman keselamatan, keganasan dan mereka tergolong dalam kumpulan rentan, itu vulnerable. Keadaan ini berlaku disebabkan industri seks tidak sah dari segi undang-undang negara. Memanglah aktiviti ini tak sah. Sejak bila pelacuran di negara kita disahkan? Maka mereka yang bekerja dalam industri ini didiskriminasikan ataupun dikriminalisation. Sebab itu pekerjaan dan pekerja industri seks, dia kata industri seks, maka pekerja-pekerja terpaksa menghadapi kesan-kesannya, tambah meddling. Jadi sebagai peserta suakam ni menyenaraikan 5 kesan dihadapi oleh pekerja seks. Iaitu pertama katanya pekerjaan seks merupakan kesalahan jenayah. Kedua, yang polis duk raid apa hal, memang betul lah tu ceritanya, takkan itu pun tak faham. Sebab mereka datang daripada luar apa semua memperdagangkan tubuhnya. Kedua katanya mereka terdedah kepada penyakit berjangkit iaitu HIV, AIDS. Memanglah. Kamu dah kangkang kamu pada semua orang, takkan tak ada AIDS. Saya pun tak faham suakam ni. Apa sebenarnya yang diperjuangkan? Negara ini negara Islam, agama, persekutuan. Sejak bila pula kita menghalalkan pelacuran? Lepas tu dia kata keempat, pekerja dan pekerja seks dipandang rendah, diaibkan. Memanglah kalau dah pelacur, takkan kamu nak muliakan? Takkan pelacur sebagai pemimpin? Kerana mereka dihina, dicela. Dan kesan kelima adalah mereka sering menghadapi pencabulan terhadap hak asasi manusia. Mana ada lagi kamu they got all whatever the pleasure lah. Itu keadaannya. Saya melihat sebab itu pelayar-pelayar dalam akaun Facebook Medley ni bertambah duk balon ni semacam. Nah, saya hairan, apakah suhakam hari ini sudah juga bersama dengan negara kita dah hilang direction. Tiba-tiba saja memikirkan soal pembelaan terhadap pekerja-pekerja seks. Apakah nak menjadikan negara kita ini pusat seks? Saya pun tidak faham. Jadi sekarang ni saya kata dunia dah bercelaru. Hari ini pula lagi seorang ni untuk melegakan kita daripada amarah kita pada suakam tu. Saya lihat, memang saya ketahui yang ni. Dia kata seorang wanita di Spanyol. Ini di Spanyol. Ini saya dapat culipan sedikit. Seorang wanita di Spanyol membuat permohonan di mahkamah dengan mendakwa dirinya sebagai pemilik matahari. Dan mendakwa dan menuntut agar setiap manusia di bumi yang telah memakai cahaya matahari dan mana-mana pihak yang mendapat keuntungan sumber daripada matahari hendaklah membayar. Wanita dikenali sebagai Angeles Duran telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik matahari di Mahkamah Spanyol. Dunia semakin gila, saudara. Itulah, tapi bagi saya itu culipan untuk kita senyum memikirkan. Ahmad Muhaddir, Sugar Daddy banyak. Memang sebab sekarang Malaysia dah hilang arah. Sepatutnya pengurusi suakam itu boleh dipanggil. Pihak yang berwajib menerangkan. Itu keadaan saya. Jadi culipan bab ekonomi, apa yang berlaku dengan suakam. Hari ini kita bercakap tentang politik kesan daripada Perhimpunan Agung UMNO Malaysia semalam. Kabarnya, saya belum dapat pengesahan, tak ada gambar, tak ada pula menteri buat kenyataan. Kabarnya Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah pun mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri UMNO. Kabarnya katanya beliau memberi kata dua, sama ada menyokong beliau ataupun meneruskan tuntutan UMNO. Yang paling saya agak terpempan apabila Menteri Kereta Terbang Datuk Ridwan dengan angkuh dia kata menteri-menteri UMNO ni janganlah bersikap seperti Jekyll and Hyde. Seolah kita ni talam dua muka dan sebagainya.
No, ini kenyataan beliau. Jadi di mana maruah Menteri UMNO? Bila anda sudah berada di singgung sebegitu, di mana maruah kita? Saya melihat Menteri UMNO ni, kalau mereka tidak segera menarik diri daripada kabinet, saya rasa mereka juga seolah-olah menggadaikan maruah parti kita. Dia disinggung oleh kalangan menteri dia, Datuk Ridwan lah daripada Parti Pribumi. Jadi sebab itu saya kata Majlis Tinggi kena segera mengadakan mesyuarat yang membincangkan apa yang dinyatakan oleh Mamat Menteri Kereta Terbang. Dia kata they are like Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Saya tahu Jekyll and Hyde ni adalah Nobel di England. Kisahnya dua orang ni seolah menipu, talam dua muka dan sebagainya. So dia kata this minister behave one way in front of Prime Minister, but when they are among their own party members they behave very differently. Memanglah. Engkau nak marah pasal apa? Tak, ini keadaan. Jadi kepada menteri-menteri UMNO. Sebab itu saya saban malam menyatakan menteri-menteri UMNO ni kena sudah sampai waktunya. Withdraw lah. Tarik diri lah. Malu. Maruah anda dicabar sebegitu rupa. Dan bila dia beri kata dua, kalau anda nak masuk menyokong PBM ataupun keluar, maruah parti kita. Sebab semalam seluruh perwakilan. Sebab saya katakan daripada awal bulan Januari lagi, Parti UMNO di peringkat akar umbi di bahagian-bahagian berjuta menyatakan bahawa mereka tak mahu lagi dengan PBM melalui, tapi adalah seekor dua ekor mamat yang ada dalam menteri itu nak mempertahankan, kerana mungkin mereka dah kenyang. Samsul Anwar, Daulat Tengku, apa hal ni saya tak tahu. Kerana kabarnya tadi apa ini istana ada membuat apa, sudah kata je tadi saya dapat kiriman, katanya ada istana akan buat kenyataan, kita tak tahulah. Gerobok bandar anjing-anjing PBM tu tahu nak menyalak saja. Saya menyatakan begini bukan pasal apa, kerana UMNO dah buat ketetapan. Anda berparti. Sebab itu semalam pun saya dah katakan, anda berada di situ kerana UMNO. Anda mewakili parti UMNO. Waktu anda bertanding, anda dibenangkan oleh gerak kerja usaha warga UMNO yang turun berkempen, turun ke lapangan, menemui rakyat, menceritakan dasar-dasar parti, memujuk rakyat supaya mengundi kita. Tapi bila anda dah menang, dengan mudah anda menggadaikan maruah sebegitu rupa. Bila anda dicabar oleh Datuk Ridwan, kalau saya lah, tapi saya tak tahu mereka ya. Betul, kata cakap memang mudah lah. Betul. Sebelum orang kata saya baik, saya cakap awal. Bercakap memang mudah. Tapi kalau orang dah buat begitu, hari ini juga saya akan menarikkan diri daripada kerajaan. Kenapa? Apa artinya? Sebab kawan-kawan yang sama-sama dalam kabinet, kita berpandangan muka setiap hari, setiap kali persidangan kabinet, berpandangan. Tapi bila mereka mengatakan, orang UMNO ni begitulah perangannya, depan Tan Sri Muhyiddin mengikut tunduk, di belakang pula kata. Kalau saya cakap, Datuk, dengan ini I declare myself I'm out of the cabinet. Itulah nilai maruah kita. Tapi di sini, di mana maruah mereka? Sebab itu saya kira berkali-kali mereka ni kalau kesedapan, keseronokan, berada di anjung kuasa. Mereka mempunyai segala kemewahan. Rakyat susah. Rakyat tak dapat nak mencari kehidupan hari-harian pun bagai nak agak. Tapi mereka saban bulan dapat puluhan ribu gaji. Kehidupan mereka dilayan oleh para pegawai. Beg mereka pada orang angkat. Sepatah kata Tun Abdullah Badawi satu ketika dahulu, sewaktu beliau menjadi Menteri Pertahanan, kemudian dia keluar daripada kabinet. Satu ketika tu saya bawa kereta, arwah Tun Abdullah berkata pada saya, dia kata, Mal, inilah keadaannya Pak Lah, nak pergi mesyuarat pun sekarang ni nasib baik lah Mal ada. Kalau tak Pak Lah kena jalan kaki lah no. Masa tu pejabat dia dekat dengan somewhere Jalan Raja Laut rasanya. Tak jauh lah, dekat bangunan Kepulauan Sebenar Pekerja, di hadapan Dewan Bandaraya. Saya ingat lagi, beliau mau pergi menghadiri mesyuarat di Ibu Pejabat UMNO Jalan Tun Ismail. Jadi saya nampak Pak Lah, saya pun berhenti. Bila saya berhenti tu, kata, Pak Lah, mana nak pergi meeting? Mai naik sekali. Naik. Dalam kereta Pak Lah kata, Mal, kita ni kalau menteri, cermin mata kita pun kena duduk bawah. Betul lah. Sebagai Menteri Pertahanan, pegawai menteri pengiring ataupun military attaché-nya, pangkatnya kena. Mal, masa jadi menteri, kenal pun bawa cermin mata Pak Lah, Mal. Itu kata Pak Lah.
Jadi mungkin inilah yang sedang dialami oleh menteri-menteri daripada UMNO yang kesedapan. Mereka dilayan, ada orang tukang bawa beg, ada supir, ada bodyguard, jalan selangkah pun diiringi. Keluar daripada kereta, ada orang tunduk hormat menteri. Kesedapan. Kerana kesedapan itu mereka lupa soal maruah parti. Apabila dicabar oleh Menteri Mamat daripada yang kononnya boleh mencipta kereta terbang. Saya kata, this is the time lah, berhentilah. Dia tak payah nak berunding dah. Macam satu kiriman cakap saya, Datuk, nasi dah jadi bubur. Bukan jadi bubur dah sekarang ni. Tak payah berunding. Kerana mereka itu manis di depan, tikam di belakang. Berkali-kali saya katakan, Parti Peribumi Bersatu hadirnya bukan untuk disantuni sebagai sahabat. Bila kita dah buat ketetapan, mula merayu sana, merayu sini, menarik simpati. Kononnya kita ni bercakap manis dan sebagainya. Kita tahu perangai mereka lain tak ada nak bunuh UMNO. Apakah menteri-menteri UMNO, ahli-ahli UMNO tak sedar benda ni? Sedangkan warga UMNO Peringkat Akar Umbi, perwakilan semalam dah menyatakan, tariklah. Tak ada perlunya lagi kita dah tahu ular tu berbisa. Sebab itu dari awal lagi dulu saya dah cakap, jangan kita izinkan ular berbisa berada dalam kelambu kita. Tunggu masa mereka akan membatuk kita. Nah, ini keadaan sebenarnya. Dan saya melihat tulisan daripada Sri Kandi, kononnya mereka sedang meletakkan kesalahan itu kepada UMNO apabila kononnya Presiden UMNO menyindir pemimpin PAS. Saya pun hairan. Mereka cuba nak melaga-lagakan sebab mereka nak berpaut dengan PAS. Mereka sudah kehilangan sokongan daripada UMNO. Warga UMNO wajib meninggalkan PBM. Tak perlu lagi. Tapi yang menghairankan saya, apabila keluar pula kenyataan daripada Datuk Syamuddin Tun Senon. Dia kata, kita kalau nak bertanding pilihan raya nanti secara solo kena fikirlah. Apakah kita boleh menang? Sebab kalau kita bertanding 222 kursi, PBM juga 222 kursi, PAS juga 222 kursi, ke mana kita? Saya bila dengar kenyataan Syamuddin H2O ni, saya teringat waktu dia jadi ketua pemuda. Mula-mula jadi ketua pemuda, cabut keris, Lee Kuan Yew jangan main-main, jangan cabar pemuda UMNO. Itu Hari Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda. 2 hari kemudian menyembah Lee Kuan Yew. Perangai masih lagi sama, cakap berdegar-degar. Tiba-tiba sekarang ni takut. Apa nak takut? Kalau sampai masa ni kita bertandinglah sebab rakyat dah tahu. Apa yang selalu takut sangat? Mungkin keserokan. Duduk jadi menteri luar. Ke mana-mana pergi disantuni. Kalau pergi keluar negara pun naik kapal terbang first class. Saudara menteri dia punya duduk kalau pergi keluar negeri naik first class saudara. Kita marhai ni duduk naik flight ekonomi. Kita bukan macam Presiden Perdana Menteri England, John Boris dan sebagainya. Mereka kalau naik kapal terbang untuk lawatan dan sebagainya yang tidak rasmi, mereka sanggup duduk naik kapal terbang dalam kelas ekonomi. Kita tidak. Menteri mesti first class. Bukan seorang, ada pengiring, kesedapan. Jadi kerana itu dia takut. Dia takut kalau gitu kamu bukan wira. Kamu bukannya warga parti yang perlu berada di barisan hadapan. Malulah pada Datuk Jazlan. Malulah pada Datuk Syarani. Tak rasa malu ke kamu? Kamu adalah warisan pemimpin hebat. Almarhum Datuk kamu adalah orang pertama menghidupkan UMNO. Almarhum bapa kamu adalah Perdana Menteri yang ketiga. Boleh kamu takut untuk menghadapi semua ni? Kamu anak apa ni? Kononnya kamu warisan saya jangan dicabar. UMNO tetap mempertahankannya. Porah. Betul, saya marah dengan Syamuddin bila dia buat kenyataan begitu. Kenyataan begitu membuatkan kalau orang dah sanggup pegang pola 50-50. Ya ke? Tak ya ke? Maju, terus maju. UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Itu tagline kita. Berterusan kalah. Yang kamu nak mundur ke belakang apa siapa pula? Nak pergi berunding apa? Sebab tu berhentilah kita berunding. Dah tak ada masa. Nah sekarang ni sepatutnya pimpinan UMNO di peringkat Majlis Tinggi perlu mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi secepat mungkin. Betul lah, kita tahu sebab itu Tok Mat semalam dah kata Tok Mat, dia kata sampai bila? Yo kena tarik dengan kerjasama dengan PBM ni. Bila? Jangan bercakap aja. Nanti ahli-ahli parti merasakan kita ni cakap berdogar-dogar.
Saya tambah lagi lah, cakap berdegar-degar. Najis tersangkut celah gelugar. Ini sepatutnya sekarang kita tarik sokongan terus. Kau buat meh lah. Sebab itu bukan kehendak kita. Dan Presiden pun dah bercakap. Presiden dah menyantuni kehendak ahli parti. Sama-samalah kita ladani. Bila kita berperang ni, berpantang maut sebelum ajal lah. Dan pemuda, Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Ashraf, sudah bercakap. Memanglah pemuda bagi pemuda. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh lah, nama kudaki juga lah. Tidak ada lagi kita menoleh ke belakang. UMNO kena berterusan. Sebab itu yang berhormat Mulia Tengku Razak Hamzah mengatakan, segera, jangan tunggu. So Majlis Tinggi UMNO memang betul, kita faham bahawa struktur UMNO ini apabila perhimpunan sudah pun membuat usul, sudah pun membuat ketetapan, menarik daripada sokongan daripada parti PBN, memanglah tak, pada hari itu kalau buat memanglah tak kena gayanya. Perhimpunan dah buat, tapi Majlis Tinggi, Presiden Majlis Tinggi kena bawa dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Tapi Majlis Tinggi itu kena diadakan sesegera mungkin. Tak perlu nak tunggu bulan Ogos. Sebab lagi lama kita tunggu, scheme of thing akan berjalan. Mereka akan membeli. Sedangkan dalam keadaan sekarang ni pun ada menteri kita yang goyah. Macam Syamuddin Tun Sinon. Dah mula mengatakan macam mana kita ni boleh menang ke dan sebagainya. Dah mula goyah. Apatah lagi kalau ada habuan tertentu. Kalau ada habuan pangkat dan sebagainya. Maka semakin goyah mereka. Jadi kalau orang macam ni, kita nak segera macam saya bersetuju apa mana yang ditulis oleh saudara Hisham Jalil, Ketua Perangan UMNO Selangor. Dia mengingatkan saya. Dalam entry-nya dia kata 2 ketetapan yang dibuat UMNO dalam Dewan Merdeka semalam semasa Pimpinan Agung UMNO, iaitu pertama, UMNO tidak akan bekerjasama dengan PBN dalam PRU 15. Full stop. Barisan Nasional akan bergerak secara bersendirian. Hishamuddin, kena ingat, kena dengar tu. Dia ketetapan dan keputusan bersendirian. Kedua, ahli-ahli Parlimen UMNO termasuk anggota kabinet dan pentadbiran kerajaan harus menarik diri dan keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional pada bila masa selewat-lewatnya 1 Ogos. Dan ucapan Presiden pun dia kata timeline-nya paling lewat 1 Ogos. Bukan artinya kena tunggu sampai Ogos. Bukan waktu tu sakit perut, nak datang berak baru nak korek lubang. No. Kita buat perancangan dari awal. No. Sebab kalau buat sekarang pun bukan boleh besok pilihan raya. Nak adakan pilihan raya umum, bila Perdana Menteri mengumumkan menghadap agung, sekarang COVID dah selesai, nak tunggu apa lagi? Parlimen tak akan bersidang. Nak tunggu apa lagi? Ya sekarang ni, bila Tan Sri Muhyiddin menghadap agung nak buat parlimen, sekurang-kurangnya mesti 60 hari. Jadi daripada sekarang ni, kita mengambil sokongan apa semua, dah bubarlah kerajaan PN. Kerana sokongan ahli UMNO 42 orang. Bukan seorang. Andai UMNO tarik sokongan, yang tinggal Parti Peribumi itu dengan yang melompat daripada kita apa semua tu, ataupun sympathizer daripada UMNO yang kenyang, yang terbelahak, dapat duit besar-besaran dengan pelbagai macam-macam lah, imbuhan dan sebagainya, maka tinggallah mereka dalam kurang 40 orang. 40 orang campurlah dengan PAS. Ada 18 orang. 58 orang. Itu paling banyak lah. Maksimumnya kalau kita tarik saja, habis sokongan. So, apa nak takut lagi? Saya kena ingat saudara berada di situ atas sokongan UMNO. UMNO dah buat keputusan. Nak tunggu keputusan apa lagi? Mesyuarat terbesar, keputusan terbesar yang perlu dipatuhi adalah mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO. Sebab itu Datuk Tajudin Rahman memberi peringatan. Dia kata dia sendiri dia akan tarik. Apabila Majlis Tinggi putus saja, dia kata dia akan tarik. Walaupun jawatan dia sebagai pengurusi prasarana itu agak lumayan, tak ada masalah. Kehendak parti ialah diutamakan. Saya juga bersetuju dengan kenyataan daripada Dr. Ismail Sabri yang beliau mengatakan jika UMNO membuat keputusan pendirian Majlis Tinggi, kita menarik, saya sendiri akan tarik diri. Ini sifat ataupun inilah kepimpinan yang UMNO harapkan. Saya bila dengar Datuk Ismail Sabri kata begitu, saya teringat waktu kami Zaman Pemuda. Beliau waktu itu menyanggah pihak-pihak tertentu dan diancam macam-macam. Tapi beliau berani. Beliau berani. Dan saya nampak keberanian itu ada lagi dalam Menteri Pertahanan kita. Nah ini keadaan
Dah buat apa lagi nak tunggu? Jangan sampai sudahlah kita selama ini, kita jadi kupang tembaga. Sudahlah selama ni, Menteri-Menteri UMNO ni seperti melukut tepi gantang. Hari ini, kita ni, orang kata, bagai seolah-olah hidung tak mancung, pipi tersongsong. Bila Menteri Mamat kapal terbang, kereta terbang tu menyatakan begitu. Nak letak muka mana? Pedih rasanya pipi ni. Pedih. Bila dia kata orang UMNO ni, Menteri UMNO ni, depan dengan Tuan Sri Muhyiddin sokong, belakang cakap lain apa semua. So, dia menyindik, macam bagi saya lah, macam mana nak berjumpa dalam kabinet. Dan, saya dapat membayangkan, macam mana kedudukan Menteri UMNO. Macam mana nak menjalankan pekerjaan, macam mana nak menjalankan mesyuarat. Tentulah bila berhadapan, nanti kau tengok aku tengok kau. Boleh percaya ke? Aku tengok you, okey, cadangan. Kalau lah datang cadangan yang baik dari Menteri UMNO pun, mereka akan sanggah, mereka kata, ini tak lain lah, agenda politik lah. Kita akan diperkecilkan. So the best now, UMNO dah buat keputusan. Keluar, we get out. Kalau anda tidak mau menyantuni begini, anda menyanggah keputusan parti. Kalau anda menyanggah keputusan parti, you can get out from the party. Tak apalah sekarang ni dalam tempoh sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Okey, saya tak nampak setahun 2 tahun. Saya tak nampak setahun 2 tahun. Moment UMNO tarik withdraw, kalau kerajaan apa ini Perikatan Nasional bubar, dengan marga-marga sendiri hanyut. Kalau mereka tidak mahu, maka tinggal anda terus-teruskanlah. Dan malah saya kata, eloklah jadi ahli PBM. Dan kita bertembung. Nak takut apa? Saya yakin rakyat bersama kita. Hari ini rakyat sudah tahu gelagat kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, Parti Pribumi ni, lain tak ada. Cakap tak serupa bikin. Mereka meneruskan legasi pembohongan demi pembohongan. Selepas pilihan raya umum yang ke-14, dengan janji 100 hari, dengan janjinya pelbagai macam-macam lah dalam manifesto yang tidak tertunai. Rakyat dah tahu. Jadi untuk kita berhadapan dengan pada hari akan datang, berkali-kali saya katakan, untuk pilihan raya kali ini, rakyat datang membawa satu pangkahan begitu, bukan dengan kebencian, bukan dengan amarah, bukan dengan tidak lagi boleh percaya pada mereka. Malah rakyat datang dengan dendam. Waktu dia nak pangkah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, jatuhilah hukuman pada mereka ini. Dia akan memangkah untuk kita. Rakyat sudah mula bersama. Saya dah katakan, apa nak risau? Ini ada pimpinan macam speaker Dewan Negara lah, menteri-menteri daripada Jangan ikut cakap ini orang PBM. Mereka akan mencipta pelbagai naratif. Kononnya kalau UMNO bertanding bersama ni PAS, mereka yakin PAS akan bersama dengan mereka. Mereka tidak tahu kehendak akar umbi PAS. Mereka tidak menyelami warga PAS di peringkat akar umbi yang begitu kecewa. Kalau PAS meneruskan kerjasama dengan PBM, sanggup meninggalkan UMNO, okey, maka hancur Muafakat Nasional. Mereka merasakan titisan air mata, derayan air mata yang dihamburkan waktu saat menandatangani Piagam Muafakat Nasional itu adalah sia-sia belaka. Ini bukan salah UMNO. Bukan salah kita. Sebab pimpinan saya tak kata warga PAS. Saya tidak yakin warga PAS bersetuju untuk PAS berada dalam Perikatan Nasional. Saya tidak yakin. Sebab bila saya berbual dengan awal warga PAS yang berada di Selangor, yang berada di wilayah persekutuan, mereka kata mereka kecewa. Tapi untuk fahamlah, kami PAS ni, kami walak pada ketua. Tapi insya-Allah lah bila mengundi nanti, siapa tahu. Ini kenyataan mereka. Dan saya akan dikirakan sebagai pengundi Melayu. Tak ada pula ini pengundi PAS, tidak. Waktu membuat undi nanti, setiap orang daripada keturunan Melayu, India, Cina. Jadi warga PAS kata kami akan sokong. Tapi kami tak adalah cerita lebih-lebih. Sebab kami kena memperlihatkan kewalakan kami. Artinya warga PAS di peringkat akar umbi tidak bersetuju. Jadi kita takut apa? Biarlah mereka merasa yakin. Kononnya dengan PAS, mereka boleh dapat undi dan sebagainya. Bagi saya cakap terus terang lah. Maksimum kali ini, kalau PAS bersama dengan PBM, rakyat malahan pengundi-pengundi daripada warga PAS sendiri pun akan menghukum pimpinan mereka. Kerana itu mungkin paling tinggi pun PAS boleh dapat 10 kursi je. PBM jangan cerita. Poci elak. Kolash. Elak. Sebab semua dah tahu.
legasi yang dibawa daripada janji 1000 mimpi musim pelarian lalu tu dibawa sampai hari ini. Dan rakyat tidak akan percaya. Tak usah kempen macam mana apalah. Ya, kononnya dalam masa terdekat ini Perdana Menteri akan mewujudkan wakaf Felda. Kononnya lah saya dengar. Wakaf Felda ini untuk memberi pelbagai kemudahan, pelbagai keistimewaan untuk warga Felda. Gula-gula untuk pilihan raya. Warga Felda pun kali ini dia kata, okey, you bagi kita terima. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi undi tidak lagi. Jadi 30 kerusi parlimen yang UMNO Barisan Nasional hilang masa musim pilihan raya yang ke-14 dahulu akan kembali pada kita. Tak percaya, saudara pergilah jumpa dengan warga Felda. Semalam pun saya dapat lagi kenyataan daripada Felda. Dia kata, Datuk, boleh tak Datuk hubungi saya? Saya nak cerita tentang Felda, kekecewaan kami. Saya kata, tak apa, sabar. Belum masanya saya untuk menceritakan, memberi pencerahan tentang apa yang berlaku dalam Felda sekarang ni. Memang benar, harga kelapa sawit naik. Betul, di pasaran sepatutnya harga kelapa sawit, buah-buah sawit ni meningkatlah. Tetapi penghasilan berkurangan. Kerana baja-baja tak cukup, buah-buahan berkurangan. Nak panggil pula pekerja-pekerja di luar tak boleh sebab PKP. Akhirnya dapat sikit walaupun harga mahal. Tidak memberi keuntungan kepada warga Felda. Harga untuk tokey-tokey besar, untuk kapitalis, okeylah. Ini yang dialami oleh warga Felda. Saya dapat menyelami perasaan warga Felda. Tapi belum masa lagi saya nak mendedahkan satu persatu. Tapi mereka juga akan kembali pada UMNO Barisan Nasional. Yang menteri kita yang takut dia apa hal? Saudara kena ingat, bukan lama pun. Kalau tarik sokongan hari ni, paling lewat per 3 bulan. You will go back to the Putrajaya in style. Anda akan jadi menteri juga. Apa nak takutnya kalau anda merasakan diri anda berkelayakan. Melainkan anda merasakan adanya kerajaan baru nanti, anda tidak mempunyai kelayakan. Sebab anda merasakan diri anda menteri cap ayam. Kalau anda menteri cap ayam, confirmlah kena ketepikan. Sebab rakyat tak mau. Usahakan untuk memegang jawatan seorang menteri. Bertanding di parlimen pun anda akan disingkirkan oleh rakyat. Sebab saya kata, rakyat akan hadir dengan dendam yang membara. Kamu dah tipu kami. Dalam pilihan raya 2018 dulu, janji itu, janji ini, PTPTN lah, minyak turun lah, kehidupan rakyat lah, pekerjaan kita beramai lah, dan sebagainya. Satu pun anda tak penuhi. Nah, tiba-tiba sekarang ni anda mengatakan bahawa merasakan PBM akan disokong rakyat. Mimpi di siang hari. You are dreaming in the daylight, brother. So jadi kepada menteri-menteri UMNO ni, sedar diri. Sedar diri bahawa kedudukan anda semakin mendekati saat-saat akhir. Selagi anda bersama dengan Syak Ayam Togil tu. Itu betul, Saudara Ahmad Muhyiddin. Ini saya dapatan saya. Saya ni kalau saya saudara baca apa semua, tidak ada satu pun yang memuji kedudukan, cara tindakan menteri-menteri yang ada. Cuma saya tidak melafazkan saja. Kadang-kadang saya tengok, saya kata tak perlulah saya nak santuni. Sebab saya tidak setuju untuk maki hamun. Saya menceritakan keadaan. Bahawa keadaan menteri-menteri yang ada sekarang ni, kalau mereka bertanding pun, kalau mereka bertanding di bawah lambang PBM, uyup. Kepercayaan rakyat memang tidak ada. Tak usahlah nak kerut naratif simpati bahawa UMNO ni bahawa UMNO ini telah menghina PAS. Tak ada, orang faham, orang tahu. Kendrick Fu dan Saudara terbaik, itu terpulang pada saudara lah. Bagi saya lah, mereka mencipta naratif konon-kononnya. Pemimpin UMNO ni bongkak. Konon-kononnya pemimpin UMNO ni sombong, tidak menyantuni sahabat. Lepas tu ada orang cerita kononnya masa membentuk kerajaan boleh bersama-sama. Kenapa selepas ini tidak mau bersama lagi? Kita dah bagi tahu dari awal. Hayati ucapan Presiden UMNO. Dari awal kita kata tuntutan kita nak adakan pilihan raya umum. Tapi kerana COVID dan permintaan daripada istana, kita UMNO ikut sebab UMNO menjunjung titah tuanku. Sebab itu waktu mereka membentangkan bajet, tuanku minta, okey kita ikut. Sebab UMNO agama Islam, Raja-Raja Melayu harus dipertahankan. UMNO berdiri teguh di belakang Raja-Raja Melayu. Sebab itu siapa menghina Raja-Raja Melayu akan disongsong oleh warga UMNO.
Nah, ini keadaan sebenarnya. Tapi mereka tak nampak benda ni. Mereka merasakan kerana berada dalam kerajaan. Bila berada dalam kerajaan, aku sekarang ni ahli parlimen tau. Aku ni pengurusi LGRC, aku ni menteri. Rakyat tu, aku datang kat kampung, rakyat sokong, lambai tangan. Itulah lambaian terakhir untuk rakyat. Kamu akan hilang daripada radar politik. Jangan tunjuk lawa dengan rakyat. Kerana suara rakyat kuasa keramat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi malam esok.